A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat syukur ini akan mendatangkan dan kelebihannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, syukur itu hendaklah diucap dengan bibir, alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Yang kedua, dibawa ke dalam hati sifat kehambaan. Sebab kalau kita ucap alhamdulillah, kita tak bawa dengan hati, dengan kita kenal Allah dan kita hamba, itu bukan syukur nama dia. Itu hanya burung kakak tua yang pandai bercakap tapi tidak pandai berfikir. Bawa dalam hati yang kita ni hamba Allah, maka baru proses bersyukur, berterima kasih itu ada sebab musabab, dia ada hubungan. Ramai orang sebut alhamdulillah, malah orang bukan Islam pun dia boleh ucap alhamdulillah, tapi hatinya, akidahnya macam mana? Bawa dalam hati kita dengan sifat syukur tadi. Yang kedua. Yang ketiga, untuk jadi orang yang bersyukur, syaratnya mengesahkan syukur itu buat apa yang Allah Ta'ala suruh, perintah, yakni junjung, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Maka tiga ini akan melengkapkan sifat syukur seorang hamba. Adakah kita sudah bersyukur kalau kita tak solat? Adakah kita sudah menjadi orang yang bersyukur kalau kita tak tutup aurat? Tak. Sebab kehidupan kita ini adalah dipandang dengan sebagai bekalan. Tujuan kita dihidupkan adalah untuk dimatikan, untuk pulang pada Allah. Syarat untuk pulang pada Allah adalah mati. Tapi sebelum kita pulang, kita pulangkan diri kita kepada Allah dengan mengingati Allah, iaitu bersyukur. Syukur alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Walaupun hujan, kita boleh sampai. Syukur dengan nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi, sihat walafiat. Sihat tu tak semestinya dengan sihat badan sadar, badan boleh angkat besi. Tidak. Sihat iaitu boleh lagi ibadah.
Alhamdulillah kerana kita diberi masa peluang untuk kita cari bekal kita. Bila sampai hari Jumaat, fadilat dia ialah berganda-ganda pahala kebaikan yang kita lakukan, yang kita niatkan kerana Allah. Sifat kehambaan kita kerana Allah. Kehambaan ni adalah ubudiyah. Walaupun dia tak buat apa, tapi dia memikirkan Allah pun dapat pahala. Nah, baik. Alhamdulillah dengan nikmat Islam agama kita, cara hidup kita. Cara hidup kita adalah Islam. Kena ikut syariat. Syariat. Yang ni nama dia syarak. Agama tu syarak. Nak hidup mesti cara hidup Islam. Ada orang mengaku Islam tapi tak mau ikut Islam, cara hidup Islam. Maka ni masalah. Apa yang terkandung dalam rukun Islam, dia tak boleh nak tunai. Maka ni masalah. Alhamdulillah dengan nikmat iman, ketetapan, keyakinan hati kita tentang perkara-perkara yang kita tak nampak dengan mata kepala, tapi kita yakin bahawa itulah hukum ke atas kita. Kita tak nampak syurga dan neraka, kita hanya dengar kabar, iaitu sama'iyat. Kita tak pernah tengok azab kubur, kita hanya dengar daripada kalam Rasulullah SAW dan dihujahkan oleh ulama'. Dia panggil sama'iyat. Kita tak pernah mendengar tentang siratul mustaqim, hisab, tapi kita percaya bahawa benda tu ada. Maka kita bersungguh-sungguh untuk melakukan supaya kita dimudahkan amalan kita, dimudahkan perhitungan kita sesudah kita mati. Maka itulah iman. Percaya. Kita percaya bahawa Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan. Siapa biasa tengok Rasulullah? Secara nyata tak ada. Maka kita beriman dengan dia. Itu iman. Percaya bulat-bulat. Yakinnya kita tentang hari kematian. Semua nak mati. Semua akan mati. Tak tahu bila saja. Ingat mati itu adalah sifat orang yang paling cerdik. Bukan kerana dia ada PhD, bukan kerana dia ada kepakaran yang hebat, tapi dia yang ingat mati, maka dia adalah orang yang paling cerdik. Sebab orang yang ingat mati ni dia tahu hukum hakam halal haram. Sebab dia akan dihidupkan, akan diperhitungkan amalannya. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, seperti mana yang saya janjikan dulu masa kuliah duha, kita akan sambung balik amalan mengangkat darjat. Supaya kita ni hidup ada isi. Supaya kita hidup ni kita buat sesuatu amalan, darjat kita diangkat, amalan kita yang kita buat ada fadilat dia. Kalau kita tengok balik pada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris dan umat-umat terdahulu, umur mereka semua panjang-panjang. Malah sampai ada yang 1000 tahun umur. Umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata sab'in wa sittin, 70 atau 60. Umur dia takat tu ya. Kalau lebih itu ekstra lah. Maka dalam keadaan 70 dengan 60 ni, macam mana nak bagi ada bekalan yang kita di akhirat, hidup kita sama dengan orang yang hidup di dunia 1000 tahun. Amalan macam mana nak buat? Maka kelebihan umat Nabi Muhammad ni ialah dia ada fadilat-fadilat yang dia buat dilipat kali gandakan. Contoh yang kita paling tahu, malam Lailatul Qadar. Siapa dapat, dia akan dapat seolah-olah 80 tahun amalan. Sekali lagi saya terang, ada lagi selain daripada amalan Lailatul Qadar yang sama orang buat amalan tu, dia dapat macam dia dapat malam Lailatul Qadar. Ada hadis. Dia tak dapat malam Lailatul Qadar, tapi kalau dia buat benda tu, dia akan dapat seolah-olah dia dapat malam Lailatul Qadar.
dia tak buat haji atas sebab tak berkemampuan pergi buat haji ataupun belum dipanggil untuk melakukan kerja haji. Tetapi kalau dia buat amalan tu, dia dah dapat dah pahala seperti orang mengerjakan haji yang mabrur. Yang ni tak ada dalam hak yang kita nak bincangkan, cuma saya nak tambah di sini. Ini kata fadilat, kelebihan-kelebihan untuk motivasi diri kita, untuk kita suntik semangat pada kita untuk terus beribadah pada Allah. Macam mana kita hidup di dunia, kita akan cari yang mana gaji paling besar. Bila buat OT ada triple, ada double. Kita hidup di dunia mau nak macam tu. Cuba kita fikirkan tentang akhirat kita. Kita buat satu benda yang dapat berlipat kali ganda sebab kita dulu lalai. Dulu banyak ngak koflah. Bila kita dah sedap dengan hidayah dan taufik yang Allah Ta'ala bagi hari ini, so macam mana kita nak catch up balik benda-benda yang kita terlalai tadi. Tapi kalau ia melibatkan perkara fardu dan rukun, kena qada lah. Cuma kita nak ambil bekal. Sebab perjalanan kita di barzakh, perjalanan kita di mahsyar, perjalanan kita di atas siratul mustaqim cukup lama. Paling lama. Kalau kita kata kita hidup di dunia setelah dilahirkan 60 tahun. Kita hidup di dunia ni, kita kata kita dah 80 tahun. Ada yang 100 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Tu pun kita rasa lama. Tapi sebenarnya kita hidup di akhirat nanti lebih lama daripada apa yang kita hidup di dunia. Sebab satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Ada kata 700 tahun dunia. Bayangkan lama mana nak kena tunggu. Maka semua tu kena ada bekal. Kita nak pergi berjalan pun kita bawa bekal. Kurang-kurangnya dalam dompet kita mesti ada kad untuk kita cucuk. Kurang-kurangnya. Adalah orang kata password cucuk tu, auto teller kita tu apa dia? 24434. Ingat password tu elok nah. Password untuk kita nak ambil tunai bekal kita di akhirat iaitu 2 password dah ni. 24434. Tak payah hafal, tak apa lah. Jangan buat. Apa dia 24434 ni? Solat. Siapa solat, insya-Allah bekalan yang dia nak esok waktu dia terdesak, seperti dia pernah zalim orang, maka inilah akan diguna pakai. Tapi kalau yang ni rosak, habis rosak semua. Pasal apa? Awwalu ma yuhasabu ala 'abdun yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang akan dihisap oleh Allah di hari akhirat, di hari kiamat, hari kebangkitan dipanggil, adalah solat. Buatlah apa yang banyak pun sekalipun di dunia tapi tak solat, minta maaf. Sebab password dia salah. Tak semayang tapi sedekah. Tak semayang tapi buat baiklah dengan orang, ngata apa-apa benda. Cuma itu atas rahmat Allah sahaja. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Wala'iyyazubillah. Wa na'udzubillah min zalik. Semayang tu jangan tinggal. Itu kunci password kita. Tidak bekal kita lain semua hangus. Semua binasa. Tak ada apa pun. Kesianlah tuan-tuan bila tengok orang tak semayang ni. Kita bukan kesian pasal dia nak kena ni ahli neraka, ni ahli neraka. Bukan. Kita bukan nak hukum kau tu ahli neraka ke apa sedar. Cuma kita kesian esok hang jadi susah di sana.
Kita nak hantar anak pergi asrama. Kita tengok dia basuh baju, tak reti urus diri, tak reti. Kita kesian nak hantar pergi. Tapi dia kena pergi juga. Maka kena pesan selalu dekat dia, tolong buat yang ni, buat yang ni. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, guru-guru, ulama-ulama, asatizah yang nampak benda ni, sama ayat ni, perkara yakin tentang perkara mendatang, maka dia berpesan. Bila dia pesan tu kita kena dengar. Dia bukan menghukum orang. Ni ahli neraka, ni ahli neraka. Dah. Cuma nak pesan, kalau tak buat hak ni, hang dihumban ke neraka. Faham? Kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, kena tegahlah dengan anak-anak. Sembahyang tu, jangan lupa. Sebab kita takut anak kita dihumban ke neraka. Sebab apa? Baik anak kita, tapi tak sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Tak sembahyang ni musibah. Itu sebab saya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ke tak mau, hang kena paksa. Nama fardu. Mau tak mau, hang kena paksa diri hang. Nantilah tunggu tua baru kita sembahyang. Tiba-tiba dah tua, pencen bida. Pencen pula lah ni umur 60. Umat Nabi Muhammad, Nabi kata umur 60. Tu bila lah nak beramal pula. Allah, kesian tuan-tuan. Kesian, kita fikir balik. So, bagi yang masih muda, yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara tu, inilah peringatan kita dan persediaan kita mencari bekal. Topik apa pun, solat bagi clear. Solat fardu bagi clear. Cuma saya nak tambah di sini tentang kitab Amalan Mengangkat Darjat yang dikarang oleh adinda saya, Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Dia antara yang kerap keluar di TV, TV Al-Hijrah, TV3 pun ada juga. Kena? Baik. Kita sambung pada muka surat 65 kalau ikut kitab lama saya lah, iaitu tentang amalan waktu Isyak. Siapa yang ikut daripada awal, sebab dulu tak ada kitab, kita dah habis dah waktu maghrib, kita masuk waktu Isyak pula. Apa dia amalan-amalan yang mengangkat darjat kita? Mengangkat darjat ni ialah mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kena angkat. Contohnya kita sembahyang seorang dapat 1, tak tinggi, tak sampai lagi, tapi sah lah. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah, dia angkat 27. Itu kalau sembahyang dalam sembahyang seorang diri dengan sembahyang berjemaah. Yang tu pun kena kejar, kena ligan. Bayangkan satu hari dapat 5 saja pahala. Siapa nak? Kalau satu hari, satu waktu 27 kali 5, berapa banyak kita dapat? Pasal apa kita tak ligan? Sebab kita tak nampak. Mau kalau kata sembahyang dalam rumah, tengok-tengok ada RM1. Contoh, lagi kata duk tengok dalam poket pula. Tengok-tengok ada RM1. Kalau dia pergi sembahyang berjemaah di masjid, tengok-tengok, 27. Agak-agak orang lelaki nak duduk di rumah lagi kah? Tak nak tanya ni. Agak-agak kalaulah pahala tu nampak macam duit kita dapat, gaji kita 24 hari bulan masuk, 24 hari bulan masuk. Lalah kena garis. Angkasa. Daripada 3,000 duit kita gaji, tengok-tengok garis-garis tinggal 500, ambil. Pasal apa? Bagi habis kat orang. Kalaulah kita nampak macam mana gaji kita dapat di atas dunia ni, agak-agak orang ni nak rajin ke tak rajin? Dia akan rajin. Begitu jugalah dengan amalan-amalan kita. Amalan akhirat tak nampak. Cuma kerana ada iman. Dah Rasulullah dah sebut dah. Siapa buat macam ni dapat macam ni. Siapa buat macam ni dapat macam ni. Cuma kita tak nampak. Melainkan dengan iman kita sahaja yang boleh menyebabkan injaksi. Anjakkan paradigma. Ayat apa pun tak tahu. Anjakkan paradigma. Ambil pilah orang duk sebut. Supaya kita tahu kata kita buat ni dapat lebih. Macam mana kita tahu satu pejabat, satu firma,
satu tempat kerja, SPM dibayar gaji muka 6,000. Tahu dia legan hantar resume. Macam tu juga dengan akhirat. Ulun cari hak gaji besar, tapi kelulusan kita tak sampai pun. Tapi akhirat, kelulusan tak apa nak sampai pun, tapi kalau hang buat dengan yakin, ikhlas, insya-Allah dapat. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, muka surat 65, betul ya? Amalan akhir akhirat. Saya nak mula dah ni. Hak yang tulis-tulislah. Hak yang tak tulis boleh dengar daripada YouTube, ada ni pun ada. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat termasuk dua ibu bapa kita. Tanpa mereka tak sampai ilmu pada kita. Baik, amalan yang pertama untuk sembahyang Isyak, sebelum Isyak. Yang pertama, menanti untuk solat Isyak. Kena ikat dah. Lepas kita sembahyang maghrib, lepas bagi salam, kita kena ikat dah kita dengan solat seterusnya, lagi mana tak mati. Maka kita menanti untuk solat Isyak. Barang siapa yang solat maghrib berjemaah dan dia tunggu untuk masuk Isyak, ada kuliah ke, tak ada kuliah ke, ataupun dia duduk iktikaf saja ke, atau dia baca Quran, dia duduk dalam keadaan tak balik rumah, pahala dia seolah-olah dia sedang solat. Seolah-olah pahala dia sedang solat. Itu sebab kita dah diatur lepas maghrib kita buat kuliah sebelum Isyak. Sebab kita nak bagi ada pengisian supaya dia tunggu di masjid, jangan balik. Kena ada pengisian akhirat. Malam ni untuk akhirat, siang ni untuk dunia. Walaila libasa wan nahara ma'asha. Tu dalil dia. Kalau siang kita sibuk dengan dunia, tolonglah biarlah malam kita untuk akhirat. So isteri-isteri bila suami pi keluar nak pergi mayang maghrib, nak pergi dengar syarahan, nak pergi dengar kuliah, bagi sebab untuk akhirat dia. Tapi kalau nak pergi tak tahulah lain pada masjid surau ni, pandai-pandai neri lah kot. Takut saya lagi jadi Tesla pula lagi. Tak salah benda tu, tak salah. Cuma yang salah dia kita takut. Saya sebut di sinilah, kahwin lebih pada dua tu sunnah yang kedua, ketiga. Sunnah yang paling nombor satu nak berpoligami, adil. Kalau tak adil, tak jadi juga. Gagah duk ambil amanah buat apa? Orang perempuan seronok. Orang perempuan saya nak ikut tadi. Tidak, kalau cerita bab ni saya tak cerita kalau dia ada. Okey, menanti untuk solat Isyak. Tunggu solat Isyak pakai pakai telekung siap-siap duduk. Sambil ada wuduk dah. Ada wuduk dah. Sebab sifat menanti itu kena ada siap-siap. Bersedia. Kalau kita kata bersedia ni, perkakas mesti ada dah. Duduk. Ada pahala. Yang kedua, sunat qabliyah Isyak, selepas azan, dengar azan Isyak, sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah iaitu 2 rakaat sebelum Isyak. Usolli sunatul Isyak raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sembahyang 2 sunat. Sunat ni tak dituntut, dia ada muakkad dengan khairul muakkad. Yang dituntut selepas. Sat lagi siapa buat, lagi saya cerita. Siapa buat 4 rakaat selepas Isyak, dia dapat apa? Tengok sekali lagi. Yang ketiga, solat Isyak secara berjemaah. Siapa yang solat Isyak secara berjemaah, dia dapat pahala seolah-olah dia bangun beramal, buat amal soleh sepertiga malam.
Siapa sembahyang solat isyak, solat subuh pula berjemaah, seolah-olah dia beramal, beribadah, amal soleh sepanjang malam. Dua benda yang berbeza tapi dapat. Contohnya, kita tak larat sangat. Kita nak kata nak bangun atau tahajud, nampak macam tak larat. Sembahyang isyak berjemaah. Maka dia dah dapat dah amalan malam tu. Tapi jangan, tak mau dah bangkit, mayang isyak dah 4 rakaat tadi, mayang isyak berjemaah tak payah bangkit. Jangan. Yang tu nama fadilat. Kalau kita buat, lain pula. Ni bagi orang yang ghaflah, orang yang lalai. Dia kena buat macam tu. Supaya kita jadi rajin. Jangan rajin buat hak benda yang fadilat, tapi buat yang perlu dibuat. Faham tak? Okey. Sembahyang berjemaah 4 rakaat. Habis. Lepas sembahyang membaca wirid khusaisiyah. Tu yang kita wirid lepas mayang tu. Baik. Wirid khusaisiyah 3 kali istighfar. Saya ulang kan. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memadai dengan 3. Kata guru kami Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dalam kitab dia yang ni. Kitab Hizib Zain. Okey. Cuma saya nak pesan, dulu saya pernah sebut, kalau maghrib dengan isyak, maghrib dengan subuh, jangan buat 3. Tolong jangan buat 3, buat 10. Kalau kita pergi sembahyang maghrib berjemaah, tiba-tiba imam buat 3 ya, la ilaha illallah, kita tolong tambah sendiri. Bagi cukup 10. Sebab sembahyang maghrib dengan sembahyang subuh dia mesti 10. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru ikut fadilat asal. Kan? Majikan bagi kat kita suruh buat kerja macam ni. Mai kerja seminggu 5 kali. Tiba-tiba kita mai 3. Macam mana nak bagi gaji? Tapi kalau selain daripada maghrib dengan subuh, kita buat 3 sahaja, okey. Allahumma ajirni. Kalau seorang, kalau kita ramai, Allahumma ajirna. Imam baca jahar. Maka untuk solat maghrib dengan solat isyak, solat maghrib dengan solat subuh 7 kali. Buat 7 kali, jangan kurang, buat 7. Cuma kalau waktu lain nak buat tak apa, tak buat tak apa. Kalau nak buat juga memadai 3 kali. Okey? Tu dipanggil wirid kusaisiyah. Lepas tu bacalah Allahumma anta salam wa minka salam. Saya tak mau cerita dah sebab maghrib yang maghrib hari tu saya cerita dah. Buang masa sekali lagi. Okey. Yang kelima, okey, dengar anak, saya rasa saya bagi dah ijazah ni. Yang kelima, membaca bacaan ini sebanyak 3 kali. Yang ni saya dapat daripada guru kami Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah wa ra'ah. Iaitu kalau ada dalam kitab tulis, tengok. Kalau tak ada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada juga yang dikatakan adada ma wasi'a fi ilmillah. Ada juga yang mengatakan adada ma wasi'a indallah. Ada. Ini zikir yang perlu dibaca pada setiap kali solat fardu. Dia ada lagu dia. Saya malas nak nyanyi tang ni. Ada nasyid dia. Macam kita nak ingat ya nasyid kan. Ingat tak sifat-sifat Allah? Tak ingat? Kalau nasyid ingat kan? Allahu wujud qid. Ingat tak nama-nama Rasul? Kalau sebut tak ingat. Kalau nasyid ingat apa dia? Adam, Idris. Bukan. Panjang cerita. Itu 3 kali. Habis apa semua kita buat. Lepas doa, buat macam yang tu. Okey, yang keenam. Ni untuk amalan kita, bekal kita. Bekal kita. Cuba tengok dalam bank, tengok. Cuba tengok dalam Maybank to you kalau ada handphone yang buat Maybank banking, Maybank ni.
Tengok-tengok lo ada RM80. RM80 nak boleh buat apa? Contoh. Tengok-tengok dalam akaun kita update lo. Cuba kita bayangkan akhirat kita. Ada banyak mana? Itu sebablah amalan-amalan ini kita kena bawa dalam setiap hari kita. Tak banyak, sikit pun jadi lah. Yang janji istiqamah dengan amalan. Ada lagi dengan baca qul huwallah berapa kali. Tak dan buat ni, buat yang ni. Tak dan buat, jangan tinggal ya dalam umur hidup kita. Wal asri, kata Allah. Demi masa. Allah bersumpah dengan makhluk dia yang nama masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, manusia tu dia rugi. Dia dalam kerugian. Illallazi. Di sini ada penafian. Mula Allah kata, manusia ni hamba dia rugi. Lepas tu, istisna menafikan balik kecuali orang yang beriman. Beriman dengan hari akhirat. Dia memikirkan tentang hari akhirat. Memikirkan tentang Allah. Wa amilu salihat. Dia beramal soleh. Yang ni orang beruntung. So, orang yang tak pernah fikir, dia ni khaflah. Orang yang buang masa. Dia tak pernah fikir buat Allah. Dia tak pernah fikir buat akhirat. Dia tak pernah fikir. Yang dia tahu, dia kata mati, habis. Mati ya, habis. Ada liberal. Dia bukan pernah memikirkan tentang akhirat. Ada juga liberal ni yang kata, sebenarnya diceritakan azab kubur, ini semua hanyalah untuk motivasi kita menjadi baik ya. Sebenarnya tak ada pun. No, saya dengar daripada mulut dia nyeri. Puas tuan-tuan. Orang beriman takkan kata macam itulah. Melainkan orang tu ada sesuatu tak kena. Liberal dia tak memikirkan akhirat. Dia tahu dunia ya. Buat baik dah. Yang duk cerita bab azab kubur, akhirat tu semua motivasi untuk jadi baik ya. Sebenarnya tak ada pun. Dia kata. Nah, ni dia kata. Kita tak boleh sebab kita percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, tu iman kita. Nak mati dan akan dihidupkan. Itu sebab dia panggil yaumul qiyamah, hari kiamat. Apa maksud hari kiamat? Hari kebangkitan, hari peristiwa yang berlaku, ataupun yaumul ba'ts, hari dibangkitkan. Kita akan bangkit semula daripada kubur, disatukan balik jasad kita, roh kita masuk balik, bangkit dalam keadaan telanjang bogel depan Allah. Tapi masa tu tak ada dah malu. Yang duk fikir, apa nak jadi kat aku, apa nak jadi kat aku. Rugilah. Masa tu rugi dah kalau tak beramal soleh. Terus lepas daripada kita sembahyang isyak, wirid apa semua, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin tadi. Lakukan yang keenam, lakukan sunat ba'diyah 4 rakaat. Di sini ada khilaf. 4 rakaat iaitu 2 kali salam. Mula buat 2 bagi salam, buat 2 pula bagi salam. Tapi kalau nak buat 4 sekaligus pun boleh. Bagi orang yang rasa kelang kabut, senang cerita, malas lah. Mau kalau bagi salam, sekali lagi 2 pakai bangkit. Dia tak usah bagi salam. Bangkit terus. Tak usah bagi salam, bangkit. Buat rakaat ketiga. Boleh, tak ada apa. Mana dalil dia? Ba'diyah 4 rakaat ni. Selalu buat tak? Lepas mayang isyak buat tak? Buat 2. 2 dapat. Sebab itu hukum asal. Tapi yang ni fadilat. Siapa buat 4, apa dia dapat? Satu hadis daripada Abdullah bin Umar. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'da az-zuhri wa raka'ataini ba'da al-jum'ah wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya. Hadis
Maksud dia, aku solat, kata Ibnu Umar, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Jumaat, 2 rakaat selepas Maghrib, dan 2 rakaat selepas Isyak. Yang tu hak buat 2. Hak buat 2. Yang tu basic. Tapi kalau buat 4, hal lain pula. Okey. Nah, macam biasalah, usolli sunata rakaat ini ba'diyatan lillahi ta'ala. Buat sebab itu amalan Rasulullah. Buat lebih jadi 4. Tengok sini. Solat sunat 4 rakaat pula. Daripada mana? Disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh ni kata, ulama ni kata, menganjurkan kita melakukan solat 4 rakaat berpandukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin wa man shalla kunna ba'da al-isya'i kana kamisli min lailatul qadr. Ni nak dapat malam Lailatul Qadar ni. Siapa nak dapat fadilat sama dengan malam Lailatul Qadar? Maksud dia, barang siapa solat 4 rakaat dahulu daripada solat Zuhur, sebelum ayang Zuhur 4 rakaat, 2 kali salam tak apa, 1 salam tak apa. Tapi masalah dia kalau kita buat di masjid, minta maaf, ada AJK masjid tak? Bilal ya? Tak, okey, tak apalah. Kalau kita buat di masjid, azan Zuhur, lepas tu kita nak sembahyang 4 rakaat. Elok habis 2, kita nak bangkit pula tu Bilal qomat. Betul tak? Contoh-contohlah, contoh. Bukan nak suruh lewatkan. Contoh. Tak lagi dia marah kat saya pula. Bagi luang masa sikit lagi. Contohnya 15 minit, 10 minit boleh pun 4 rakaat. Kan? Tapi ada syarat lah. Mai awal. Sekian, terima kasih. Untuk mai elok orang nak angkat takbiratul ihram, orang nak mai buat mayang 4 rakaat, memang kena tinggal Okey, ni untuk orang lelaki lah. Maksudnya bagi ruang untuk dia mayang 4. Lohok ni lah, lohok. Abang dia tak apa. Cuma tok siak lah, duk kira nak kunci pintu masjid, pagar, dia tak keluar lagi. Puas, itu pun susah agak lah kan. Tak apalah. Okey, bagi ruangkan sikit. Bilal bagi ruangkan sikit, tengok ada orang solat lagi, tunggu sat. Tapi kalau ambil melampau siratal ladzina, mau duk baca macam tu memang lambat. Bacalah bagi cepat sikit daripada tartil kepada hadar ataupun tadwir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Ambil dua harakat dah. Saya mengaji mak lazim kalimi usaqan 6, buat 2 dah lah. Bantah dia jadi bendui ni payah. Dah hantar ke tahan kelang kabut, buatlah cara kelang kabut. Ambil yang sembahyang contohnya. Orang dah qomat dah, dia nak ambil yang sembahyang 3. Lepas tu nak ambil semua hak sunat-sunat lah. Tak payahlah ambil hak 4 basah 2 kering dah lah. Dia tak kerti. Sebab tu lah kata mengaji tuan-tuan. Waktu kelang kabut, ambil hak mana rukun saja. Dah. Tapi jangan waktu hak yang ruang ada masa, ambil sekali-sekali. Hak tu ambil lah semua. Okey, sahabat nah. Yang dikatakan rukun wuduk ni, muka, kepala, tangan, kaki, yang tu rukun. Yang tu suruhan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang tu Allah sebut. Yang sunat yang lain tu Muhammad pula, Nabi pula yang suruh. 2 orang yang kita turut. Faham tak? Tapi kalau kita ambil 4 basah 2 kering, kita hanya turut Allah, kita tak turut Nabi Muhammad. Sayang tak? Kalau boleh turut Allah, turutlah Nabi Muhammad. Buat yang rukun, buat yang sunat. Faham? Tapi kalau ada luang, ada masa, ambillah semua sesempurna. Yang Nabi kata, mengambil wuduk yang sempurna. Bagi sampai hak dan 3 sunat semua masuk. Maka semayang dia khusyuk. Orang yang semayang khusyuk sebab dia sempurna wuduk. Sebab apa tak khusyuk?
Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga, kadang-kadang lupa berapa dah tahu basuh muka. Sampai biji mata merah daripada hantu raya ni. Pada duk basuh muka upak. Maka bila masalah pada wuduk, solat ada masalah. Tak apalah. Itu dalam bab perbuatan kita yang tak ada ilmu, was-was. Tak ada ilmu dia akan was-was. Tapi kalau ada ilmu, dia ikhtiyati, dia berjaga-jaga supaya sampai itu ikhtiyati. Beza. Baik, terus solat sunat 4 rakaat. Yang disebut dalam kitab Hidayatul Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani disebut di sini. Ini juga bertepatan dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Amal Orang Saleh, guru kita Ustaz Muhadir Haji Jul, disebut lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas Isyak. Lazimkan, maksud lazimkan, biasakan, adatkan, buat supaya jadi adat sampai kebiasaan kita. Kalau dulu malah buat juga, paksa diri buat 2. Yang itu paksa. Lepas tu lazimkan. Bila dah kita rasa sedap, boleh buat 2, tambah lagi. Supaya menjadi 4. Itu nama dia lazim. Lazim ni kebiasaan. Sampai biasa, sampai lekat dengan kita. Nak tidur, tak boleh. Pasal apa tu? Loh, ba'dih tak buat lagi. Sampai tu. Ada orang sampai dia lazimkan baca surah Mulk. Dia nak tidur, tak boleh. Rupa-rupanya, lupa baca surah Mulk. Sebab lazim. Macam kita lah. Makan cekedi, makan mi, Maggi, makan kenyang dah, tapi tak kena nasi. Dia tak kena nasi, dia tak boleh duduk. Ni orang perempuan lah. Pergi sampai Mekah, tiba-tiba tu Arab jamu ni, nasi tak ada ke? Pasal dia lazim dengan nasi. Cuba kita lazim dengan ibadah macam tu. Tiba-tiba bila dia tak buat, dia rasa tak seronok, macam tak ngam hidup. Dia rasa macam, sebab dia dah lazim. Dia rasa pelik. Orang yang biasa pakai lebay, orang lelaki, tiba-tiba dia keluar kosong kepala dia. Dia rasa macam tak, sebab dia dah lazim dengan pakai. Okey, ini lazim. Baik. Empat rakaat selepas Isyak. 1 rakaat yang dikerjakan pada Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam lain. Siapa dapat malam Lailatul Qadar, seolah-olah pada tiap-tiap malam lebihnya Lailatul Qadar 30,000 rakaat. Kalau buat malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mafhum, maksud dia 4 rakaat selepas solat Isyak, 4 rakaat selepas solat Isyak seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Hadis ni daripada Imam At-Tabarani. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ni dhaif. Sahabat. Hadis ni dhaif, tapi untuk beramal boleh. Untuk amalan, bukan nak berhujah. Hujah ni hukum. Yang ni untuk beramal atas diri sendiri. Siapa buat 4, dia dapat seolah-olah dia semayang Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Tapi siapa dapat malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, lebih lagi lah. Seolah-olah dia semayang 30,000 rakaat, dia dapat malam tu. Okey, kita masuk dalam bab ni. Siapa sembahyang selepas Isyak, ba'da Isyak 4 rakaat. Seperti mengajarkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ada dalam kitab Nasaih Diniyah yang pernah dihuraikan oleh guru kami, Syekh Nuruddin. Ada kitab dia, Nasaih Diniyah. Terus. Baik. Dia ada khilaf. Yang ni selisih pendapat antara amalan ni. Saya nak beritahu secara detail. Yang pertama, macam mana kita nak buat yang semayang Isyak ba'diyah 4 rakaat ni? Yang pertama, asingkan dua tadi. Buat 2 rakaat solat. Macam ni. Lepas semayang Isyak, lepas wirid apa doa, buat semayang 2 rakaat ba'diyah biasa. Buat 2 rakaat ba'diyah biasa. Tak
tak buat lagi 4 tu. Asingkan. Faham tak ni? Klik-pok tak faham ya. Okey, baik. Kan? Ni macam beam lampu lah, klik-pok. Macam ni. Lepas sembahyang isyak, buat ba'diyah asal. Buat ba'diyah, niat sunat ba'diyah. Yang saya nak sebut apa? Ulasan syarah pertama daripada pendapat ulama ni, buat 2 rakaat macam biasa, 2 rakaat ba'diyah biasa. Lepas tu baru buat 4 rakaat 2 salam untuk sunat mutlak, sembahyang sunat biasa. Maksudnya jadi mukalah rajin. Sebab kita akan asing-asingkan macam ni. Tadi makan nasi lemak, asingkan. Lepas tu nak sedap lagi, asingkan. Makan hak ni pula. Lepas tu ambil hak ni pula. Gaji ni asingkan. Jadi banyak tak? Tapi kalau himpun selungguk, boleh juga, dapat juga. Tapi kalau boleh, ulama kata asingkan. Ba'diyah 2 rakaat. Lepas tu hak 4 rakaat tu buat sunat mutlak 2-2. Sebab Rasulullah sebut umum 4 rakaat tadi. Yang dia sebut selepas isyak tu umum. Antara ba'diyah ke antara sunat mutlak 2 rakaat, 2. Faham tak tu? Okey, itu pendapat pertama. Kalau terima kasih. Kalau khasin. Sebab hidup kita ni kena ibadah. Dah tak tahu nak buat apa, tua. Saya lah. Tua dah. Tak tahu nak buat apa. Zikir dah. Baca dah. Apa dah. Buat asing-asing. Nak buat tarawih tak boleh. Tak pernah buat dek kerja dek orang. Buat tarawih lain pada Ramadan. Pasal nak buat bagi cukup 20 kan sebagainya kan. Buatlah sunat mutlak. Ba'diyah. Lepas tu buat sunat mutlak. Sebab ini hadis ini umum. Faham? Okey, itu. Yang kedua, umum. Maksudnya, asalkan 4 rakaat dikira ba'diyah selepas isyak. Yang pertama kita buat ba'diyah. Yang kedua pun buat ba'diyah. Yang ni 4. Faham? Yang tu umum. Itu banyak yang orang buat. Ada orang buat 2. Itu ramai. Yang buat 2 kadang-kadang. Yang tak buat langsung lagi ramai. Okey. Baik. Atau kata ulama yang kedua ni, atau kita buat ba'diyah, ni saya tambah lagi. Kita buat ba'diyah, kita qada isyak. Kita qada isyak. Isyak berapa rakaat qada? 4. Maka kita qada tadi 4 tadi adalah, faham lagi? Bagi orang yang khaflah waktu muda dia nak qada, maka dia termasuk daripada 4 rakaat yang disebut oleh Rasulullah selepas daripada isyak, termasuk. Tapi hal ni pun dia dah pergi ke penyegan lah sikit lah. Tapi kalau dia buat 2 ba'diyah, 4 sunat mutlak, 4 qada, dan kata jadi tarawih dah tu. Kan? Jadi tarawih dah tu. Tak apalah, tak apa. Tapi itu dia lah. Masuk 4 rakaat, lutut meletup macam mercun tu. Puk-perak. Dah, sembahyang sunat ni tuan-tuan. Sembahyang sunat tak boleh diri duduk, sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu dalam mazhab Syafi'i kena berdiri juga tak dulu. Tapi mai tang 2 boleh lagi, mai keempat, dia bagi dah. Mula-mula macam papan. Pang bunyi. Lepas tu macam bom pada bola. Kelop. Duduklah, bukan susah pun. Faham tak? Ni kita nak isi amalan malam kita ni. Okey, afdal. Jadi ada pertama, kedua, afdal. Afdalnya selepas pada isyak ni buat kaedah pertama. Kerana ada kaedah yang menyebut, iaitu kaedah pertama tu apa dia? Asingkan ba'diyah, lepas tu buat dua sunat isyak. Kan? Hak yang kedua tu kalau nak qada lah, tapi nampak macam kurang rajin pula kan. Patutnya kita buat yang sunat. Qada tu rukun, wajib kan, fardu. Okey, yang afdalnya buat yang pertama tadi. Sebab
Kaedah dia ialah ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Apa maksud dia? Siapa yang banyaknya perbuatan, yakni amal ibadah, maka banyaklah kelebihan. Kita suka mengurangkan amalan, tapi kita nak kelebihan. Dah. Siapa yang buat, ingat ni, siapa yang buat banyaknya amalan perbuatan, maka banyaklah kelebihan. Saya nak buat ba'diyah 2 rakaat, saya nak buat 2. Yang itulah maksud dia. Tapi saya nak buat 2, pasal apa? Kelang kabut. Orang nak tutup masjid. Okey, bab semayang di masjid ni, kalau boleh ni orang lelaki, sunnah Nabi SAW yang sebenarnya, Nabi semayang ba'diyah di rumah. Tu afdal, yang paling afdal. Sembahyang qabliyah pun di rumah, sembahyang ba'diyah pun di rumah. Sebab Nabi kata jangan biarkan rumahmu seperti kubur. Sampai tak ada langsung amalan solat, amalan apa di rumah. Sunyi je, semua buat di masjid. Jangan. Qabliyah, ba'diyah, balik buat di rumah. Lepas kuliah buat sembahyang isyak, dia tak sembahyang ba'diyah. So jangan kata dekat orang lelaki yang lepas baca doa dengan imam apa semua, dia balik. Oi, tak buat sembahyang ba'diyah. Lekeh. Dia buat di rumah. Dia buat di rumah. Husnuzon. Hai. Dia pergi singgah Haji Ali, sembang sampai pukul 12, pukul 1, balik rumah, loop. Macam buat witir tadi tu. Dia tak sembahyang witir malam Ramadan ni tarawih. Dia tak sembahyang dengan Tok Imam. Dia kata nak balik buat rumah. Ruyuk. Macam tu lah. Tapi kita husnuzon di rumah dia buat. Macam tu. Tapi seeloknya buatlah dengan jemaah. Untuk tarawih lah. Tapi kalau yang ni, yang afdalnya balik buat di rumah. Balik buat di rumah. Hidupkan di rumah kita dengan amal-amal sunat. Amalan-amalan solat sunat di rumah. Supaya hidup rumah kita tidak seperti kubur, kata Nabi. Jangan semua buat di masjid. Okey ya. Lepas tu kena tengok balik jarak dan sebagainya. Kalau tak dan, contohnya buat ba'diyah hari Rabu Masjid Al-Hana. Dia duk nampak pasal malam. Mau kena buat lagi sate ke mana dia kata. Maka dia buatlah di masjid. Faham tak? Siapa ikut kuliah saya tahu, sebab saya suka habis lewat. Takut tak ada nak ligan ba'diyah lagi dengan sate di itu urusan dunia lah. Tak apalah. Muslimin yang dirahmati Allah. Faham dah lagi? Apa fadilatnya sembahyang 4 rakaat selepas Lailatul Qadar. Tapi tak samalah, tak sama. Cuma kita sebut fadilat untuk motivasi kita. Macam tu kita tak payah mayang tarawih cari Ramadan lah. Kita mayang hak ni dah. Tak. Yang tu lain. Yang ni untuk orang dapat nak habaq kata motivasi diri, fadilat, nak cari pahala lebih. Duit poket lebih. Panggil. Ada duit poket tak? Siang kerja pejabat, balik ke 5. Lepas tu pula kerja pasal malam pula. Buat apa balik? Balik ke ni. Lepas tu buat MLM pula malam. Pasal apa? Nak cari duit poket. Yang tu dunia. Akhirat ni mana? Maka akhirat dia adalah sisip-sisipkan. Disisip-sisipkan. Lepas ni buat ni. Ada peluang. Tak mampu baca yang ni, ambil hak sunat-sunat. Ambil hak yang fardu saja. Tapi kita buat. Nama dia istiqamah. Tak banyak, tak boleh buat 6. Ya, sebab saya 6 tadi ba'diyah sekali lah. Kita buat 4. Tak boleh buat 4, buat 2. Jangan tak buat langsung. Kalau kita dah biasa buat, mula-mula kena paksa. Biasa. Lah. Bila tak buat, jangan rasa pelik. Kena buat lah. Jangan paksa orang buat. Awal kena paksa. Lepas tu dah lekat, kita lepas. Tu anak-anak. Paksa mereka zikir satu hari. Mula dengan 100. Astaghfirullah. Allahumma salli ala wa 100. Paling kurang pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Lepas tu bila dia dah lekat dah, bagi dia motivasi up sikit. 100. Bagi dia up sikit.
Tapi awal sekali, ambil hak sikit tu lah. Hak mana yang disebut Nabi 10 kali. Lepas subuh dengan lepas asar. Nah, hadis Tabarani. Selawat padaku 10 kali. Siapa yang selawat padaku 10 kali, dapat syafaat aku di akhirat nanti. Itu motivasi kita. Sebab kita nak selamat. Maka bila dah kita rajin, dah lekat dah, tambah bagi dia 100. Yang tu juga. Asing. Kalau saya asing. Lepas asar, selawat kepada Nabi 10 kali, saya asingkan. Lepas tu saya akan selawat balik 500 kali. Contoh, mencukupkan pagi tadi 500, ni 500. Yang itu paling kurang bagi kami. Ini amalan yang Ustaz Wadi sendiri bagi kat saya. Mula-mula kami kenal dulu. Ustaz, kita ni dia kata, kita mengajak orang. Kita suruh orang buat 1000 kali selawat. Kita sebagai guru, kita tak boleh buat 1000. Kita kena buat 10,000. Kita sebagai ibu, ajak anak semayang. Kita jangan buat hak mana yang dia buat saja. Kita kena tambah sunat pula. Faham tak? Kita kena buat lebih. Kita sebagai manager, kita sebagai pengarah, kita sebagai CEO, kita kena buat lebih rajin daripada pekerja. Baru jadi motivasi orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat tak pernah tinggal. Sembahyang sunat, amalan sunat tak pernah tinggal. Malah dia mewajibkan diri dia untuk buat duha apa semua tu. Kalau terlupa lah. Kalau ada kerja yang menyebabkan dia tak sempat nak sembahyang duha, qada balik waktu sembahyang malam. Tu Rasulullah. Sebab bila kita jadi orang atas ni, kena tunjuk yang terbaik pada orang bawah. Ni tak duk suruh orang sembahyang yang pak haram tak sembahyang. Itu macam mana? Ketam. Okey, tu maka Ustaz Wadi kata, kita kena tambah lebih. Kalau kita nak suruh orang baca 100, kita kena baca 1000. Kalau kita nak bagi amalan ke orang suruh 1000, kita kena 10,000. Tak ni tuan-tuan ni, tak ada apa. Duduklah kereta. Daripada duduk popek, ambil tangan astagfir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina tak letak. Janji kita selawat pada Nabi SAW. Okey, terus. Yang ketujuh, lazimkan untuk lakukan solat witir sebelum tidur kalau dikuatiri tak bangun malam. Tapi kalau dah lazim, dah lekat dah dengan tahajud, tak payahlah, tidurlah. Tidur kata Imam Ghazali ni tidur ayam. Tidur itu lah. Tapi kalau tidur sampai berdengkok terkangkang tu, kalau tu subuh mana apa mana, pasang pula aircon 16, hujan pun dia pasang aircon sedap-sedap saya milat ni. Tidur orang beriman ni, nak cerita, tapi pasal kita ni dah ikut dah. Orang fasik dah. Minta maaf lah tu. Dia kata nak tidur enak, nak tidur untuk merehatkan badan, belilah Dreamland 7,000. Tidur jangan kata duha, sedap asap ambil. Hidup dunia orang beriman ni bukan untuk tidur. Tidur nanti masuk kubur, tidurlah sungguh-sungguh. Tidur ni kata Imam Ghazali jangan lebih daripada 6 jam. Tidur orang beriman ni 3 jam saja. Itu kata guru kami waktu tidur tu, ingat Allah, istighfar. Gila saya bagilah. Lepas tu lembekkan badan, lemahkan badan macam kulit banana. Pisang. Kita koyak kan kulit pisang tu melekat di pisang keras. Kita koyak plek terlembek. Macam itulah lembekkan badan. Allah. Ataupun Astaghfirullah. Ingat zikir ya. Mau kalau ingat zikir, tak ya tidak. Ataupun pegang Quran baca. Ya ayyuhallazi. Mau baru tahu tu. Tapi kalau baca WhatsApp, subuh tak tidur lagi. Tu sebab apa? Kita keinginan untuk mengetahui dunia banyak, keinginan untuk mengetahui akhirat kurang. Itu sebab mau baca, mau duduk dalam kuliah je tidur. Terima kasih. Heran tu. Sebab keinginan. Tapi kalau penat tu sungguh lah, kerja seharian, pipi kuliah maghrib tidur, tak apalah. Kita faham, hak tu kita faham. Ni hak yang tak ada.
Mau masuk majlis ya tidak? Mau masuk majlis ya tidak? Mau tidur aja masuk majlis lah tu. Itu ada masalah. Mau pergi dengar khutbah ya tidak? Daripada kecil sampai ketua, mau dengar khutbah. Innallaha malaikatahu, kan Tok Bilal kata nak bagi tongkat kan. Dia bismikallahumma ahya wa amut. Tu yang tarik tiang. Tak habis dah. Allah Akbar jaga. Lepas tu dia kata ni mazhab mana ni? Khutbah tak baca. Khutbah tak baca payah hang bantai tidur tu bila. Adalah cerita tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Tolong dengar nasihat ya, orang lelaki. Dengar nasihat. Jumaat ni khutbah tu nasihat. Wasiat. Daripada kecil sampai ketua. Khutbah ya tidur. Mau khutbah ya tidur. Mau tidur ya waktu khutbah lah tu. Heran lah. Ada pasal. Nah. Cuba bateri handphone kita nak habis. Decah yang mampu. Kita susah hati. Ada masalah handphone tu. Mau cucuk ya. Tak masuk. Cucuk ya tak masuk. Tidur. Kan handphone tinggal 5 bar bateri tu. Kita kena charge sore Jumaat. Pergi dengar. Cucuk ya. Wah. Cucuk ya. Wah. Yang kata masuk. Wah terus. Handphone tu ada masalah tak? Masalah. Macam tu lah. Mau dengar nasihat tidur. Mau dengar nasihat tidur. Ada masalah lah tu. Orang nak charge bagi iman naik. Bateri iman tu tak ada. Cah, wak. Tidur. Ada masalah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey? Baik. Seterusnya. Itu tadi witir. Mayang witir. Okey? Tak boleh 1 buat 3. Dia kena ganjil. Tak boleh 1 buat 3. Tak boleh juga 3 buat 5. Rasa macam tak boleh lah Ustaz 5 buat 7. Rasa tak boleh juga tu Ustaz. Buat 9. 2, 1. Rasa tak boleh Ustaz 9 ni. Buat 11. Pasal apa? Kurang ke tak mau kurang ke tambah. Iman kena macam tu. Jangan kata tak boleh buat 11, buat 9. Mau kalau tak boleh buat 9, buat 7. Lah. Pakai tak buat. Selalu macam tu lah. Tapi buat 1 pun memadai. Tak apalah saya tak mau cerita bab witir sebab dia ada khilaf banyak. Kalau saya buat ni tiba-tiba kalau saya bangun apa cerita? Saya dah cerita dah, tapi saya tak mau nak cerita di sinilah sebab banyak lagi yang kita nak bincangkan. Yang ke-8, sebelum tidur ataupun lepas daripada sembahyang Isyak. Apa yang perlu kita buat selepas kita buat yang nubayah ni? Membaca surah Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad 10 kali. Ini anak-anak suruh anak-anak buat. Sebab dia berkaitan dengan akidah kita. Itu nama dia Ikhlas. Pasal apa tak dinamakan surah tu sebagai surah Allah? Sebab apa tak dinamakan surah tu surah Ahad? Tak ada kena-mengena pun. Tiba-tiba Ikhlas. Sebab surah ni membicarakan tentang keikhlasan kita. Tentang Allah. Sebab tu dinamakan surah Al-Ikhlas. Kosongkan hati kita, letak Allah saja. Kosong tu maksudnya khalas, tak ada apa. Letak Allah saja. Itu nama dia surah Ikhlas. Pasal apa tak dinamakan surah Ahad? Pasal Allah Ahad. Pasal apa tak dinamakan surah As-Samad? Sebab Allahus Samad. Selalunya kalau cerita-cerita surah Al-Baqarah, sebab dalam tu ada ayat Al-Baqarah. Surah Ad-Duha sebab ada Wad-Duha. Surah Asy-Syam sebab Wasyam sebab sempena nama. Wal Asri, Al-As sebab ada. Tapi tak ada pun hanya ada dalam kalimah-kalimah dalam. Tak ada pun disebut nama sebenar nama surah tersebut. Al-Ikhlas sebab tauhid kita. Ikhlas kita. Okey, baca 10 kali. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut an Muaz ibn Anas ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Apa maksudnya? Siapa yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas, dalam hadis tak sebut pun Al-Ikhlas. Zaman Rasulullah tak ada nama surah. Zaman sahabat baru letak nama surah. Zaman Rasulullah, Nabi akan sebut nama kepala ayat tu sebagai nama surah tersebut. Surah Alif Lam Mim Tanzilu.
Itu sejadah. Surah Alif Lam Mim Zalikal Kitabullah, yang tu surah Baqarah. Okey, zaman Nabi tak ada. Itu pun ada duk berkelahi pasal bab tu lah. Baik. Disebut dalam hadis, matan hadis tak sebut, tapi dalam maksud hadis disebut membaca surah Al-Ikhlas. So kena fahamlah surah Al-Ikhlas. Yakni siang dan malam. Siang pun kena 10, malam pun 10. Maka Allah akan memberi, yakni membina sebuah istana, qasran, di dalam syurga. Nak syurga, nak lepas tu nak rumah ada dalam syurga, nak kalau boleh istana yang besar, mahligai, baca 10 kali. Yang hebat, ya, hadis At-Tabarani dengan Imam Ahmad hadis ni. Baca 10 kali. Tak susah. Qulhuwallahu ahad bukan macam surah Baqarah. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitulah, tapi bacalah bagi elok. Qul huwallahu ahad. Allahu. Setiap tasdid dia tekan nilai elok. Tapi kalau ingat zikir, memadai dengan biasa saja, tak perlulah tekan tartil dengan tahqiq. Kena kalau kelang kabutlah. Tapi kalau nak pergi elok baca. Naik kereta waktu isyak balik pada apa semua, duduk dengan anak pergi keluar makan ke apa ke, pukul 10 keluar anak pergi makan ke apa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tak payahlah dia dengar error tu. Tak payahlah dia dengar sinar retro tu. Saya sebenarnya bila saya khidmat dengan guru-guru, terutamanya guru saya, hari ni hari ulang tahun kelahirannya, Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, hafizahullah wa ra'ah. Saya naik dengan dia kalau saya khidmat, baca Quran. Malam-malam dia baca Waqiah, dia baca Mulk, dia baca Furqan, baca. Habis, tapi dia baca dengan keadaan laju lah. Laju, maksudnya yang 6 jadi 2, semua 2 lah. Itu kena mengaji lah. Sebab kita ingat zikir, bukan tilawah. Baca, ada masa sembang, tapi waktu zikir. Itu buat dengan anak-anak. Selawat ke, kita tahu kata waktu ni waktu elok kita baca Qulhuwallahu ahad, pergi makan malam dengan anak-anak. Kah kita baca 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Jadi lazimkan. Ni dak pasang lagu nu sama derah. Anak hak tak reti lagu Elicat pun reti. Sedangkan anak bukan hidup 80-an pun. Mu tak heran ke? Andainya aku pergi dulu, budak Najah 1 boleh nyanyi lagu Elicat. Tak heran ke? Mak apa tu pasang? Sekian, terima kasih. Cuba kita jadikan amalan untuk akhirat. Saya taklah kata sampai kata haram, tapi kalau lagu tu sampai bukan ingat Allah, ingat manusia, puja manusia, maka itu haram. Cuba kata macam ni kita baru yang merdeka, 31 bulan 8, boleh lah, boleh. Sebab itu bukan memuja makhluk, menaikkan patriotik, itu tak apa. Okey, terus. Satu hadis lagi man qara'a, saya sebut mafhum lah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas hingga akhirnya sampai habis sebanyak 10 kali, hadis kedua, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, jika begitu, kita akan membanyakkan istana di dalam syurga. Kita duduk dalam syurga, ada istana. Tapi kalau kita baca Qulhuwallahu ahad 10 kali, kita akan dapat banyak. Soalan persoalannya. Maka baginda Nabi SAW jawab, Allah boleh beri lebih banyak daripada itu kalau kita nak. Contohlah, ni orang ada kata lah kan. KL ada rumah. Milan ada rumah. 14 negeri, 14 ada rumah. Contoh, istana pula tu. Seronok tak? Tak payah ada homestay. Tak payah ada duduk sewa.
Setiap rumah ada pula 7 biji kereta pula tu. Tak payah duduk sewa kat Haji. Tak payah dah. Maksudnya memudahkan tak? Memudahkan. Begitu juga di surga. Kalaulah istana kita banyak, bidadari kita satu istana, tuan-tuan. Okey, baik. Satu istana. Okey. Satu istana, dalam sebuah istana tu ada 70 bilik. Besar mana ni? Okey. Ada besar tu, hotel tu. Ada berapa bilik tu? Tak apa. Sat dulu. Dalam setiap bilik daripada 70 bilik tu ada 70 orang khadam, ahli khidmat. Agak-agak besar mana bilik? 70 orang. Ada lagi tu sebenarnya, nak cerita yang kata besarnya syurga, besarnya rumah kita di sana. Dalam sebuah istana ada 70 bilik. Dalam sebuah bilik itu pula ada, boleh diisi dengan 70 orang. Satu bilik. Kita duduk seorang pun kodek tak lepas. Ni 70. Oh ya, agak-agak bilik tu besar. Dalam bilik ada bilik lagi untuk 70 orang tu pula. Faham tak? Kita kata hall lah. Masuk bilik hall. Dalam bilik ada bilik lagi. Dalam bilik ada bilik lagi. Maksudnya besar mana istana tu. Allahu Akbar. Kalaulah semua dapat bilik dengan amalan ni, besar mana syurga tu. Tak payah fikir. Putus pula lagi. Okey. Buat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ingatlah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Boleh lagi kot no. Kita bagi habis ke sebelah kot. Lapak apa dah kita mula lewat. Kena habis dah. Saya suka tanya. Nak habis dah ke kita nak pi ke amalan seterusnya sebelum tidur sikit. Macam mana? Boleh lagi? Angguk-angguk dalam perut kata, bila tak habis tu orang lapang dah. Boleh ya? Saya sekali lalu lah. Boleh kot no? Sekali lalu. Boleh lagi. Selain dia rahmati Allah. Okey, baik. Sekiranya tiada aktiviti selepas solat, dah amal lah habis dah, tak ada apa dah, anak bini pun tak berhajat dekat kita. Ingatlah lepas isyak untuk keluarga. Saya pesan untuk Allah kata okey. Lepas mayang isyak untuk keluarga. Tak usahlah duduk. Yang kita pergi ngopi. Yang kita pergi ngeteh dengan kawan-kawan. Waktu tu untuk keluarga, untuk isteri kita. Kawan make up, bibiak daripada lampu traffic light dah tu. Puk kita tak pelik. Faham tak? Lepas isyak untuk anak isteri. Tengoklah anak isteri, dah lah kita keluar bulan balik bulan. Faham ke? Untuk anak isteri kita. Maka balik habis dah buat amalan apa semua dengan anak isteri sembang apa semua, itu sampai kita tidak. Okey, itu kalau tak ada aktiviti. Saya kata di sini apa saja yang manfaat seperti muzakarah, lepas dah mayang apa semua. Muzakarah ni maksudnya tentang ilmu lah. Pergi mengaji Quran ke, kelas malam ke apa ke ada. Kan? Sebaiknya tidurlah. Kalau dah tak ada apa, tidur. Lepas mayang isyak sebaiknya tidur. Lepas mayang isyak sebaiknya tidur. Kalau ada pasangan sunat lagi tidur. Kan? Okey. Namun perlu jaga adab-adab sebelum tidur. Yang pertama, sekali lalu, ambil wudu. Orang tentu kata basuh kaki. Pada basuh kaki, ambil semua. Nama dia wudu. Basuh kaki. Pasal apa? Malam saya mimpi pelak-pelak ustaz. Ambil wudu tak? Orang tentu kata apa? Malam saya mimpi pelak-pelak. Basuh kaki tak? Pada basuh kaki, ambil wudu semua. Okey. Rugi dah masuk bilik ayak pengen basuh kaki saja. Ambil yang mayang. Tak mau ambil hak sunat, ambil hak yang rukun dah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Pergilah. Nyong balik monyong. Nyong mesti bilik lah. Okey. Yang kedua, bersugi. Yang lebih afdal pakai kayu sugi, kayu arak. Boleh kan? Jangan pakai kayu akak seruntun pula. Nganga mulut saya lagi. Kayu sugi, kayu khas. Nama dia kayu arak. Yang basah.
Makruh kalau yang kering. Kalau kering, gigit dulu sampai basah. Sebab kalau kering, rosak. Okay? Adalah cara dia. Dan kelebihan bersugi, yang pertama, kuat. Yang kedua, mata cerah. Bersugi. Pakai kayu sugi. Kalau tak ada juga, cari ubat gigi. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Bahrul Mazi tentang bersugi. Kalau tak ada juga kayu sugi, ambil ubat gigi yang ada khasiat kayu sugi. Ada kan dulu? Apa dia ada ubat gigi toothpaste yang mukmin apa? Yang ada khasiat kayu sugi. Ya, kata Imam An-Nawawi. Dah kalau tak ada juga, pakailah kologet ke, daki ke, apa ke, pakailah. Daki dulu lah, dali. Dia kata daki pula. Pakailah apa pun. Janji kita gosok gigi. Ya. Walaupun dalam kesihatan kata, gosok kena 3 kali. Gosok kena 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Pegang sunnah lah. Sebab Nabi kata, gosok sebelum tidur. Baru dapat pahala. Tapi kalau kita pegang nurse kata, doktor gigi kita kan, pegang lama mana dah, sampai ketua, sampai gigi pun boleh cabut dah. Gigi pasu. Lepas tu basuh, gosok di luar lah tu, lepas tu buh balik. Poliden. Tapi lalunya tidak, tak bubuh lah, terpelan pihak gigi, orang jenuh. Dia cabut lah. Ya. Walaupun boleh cabut pun, gosoklah. Bersugi. Ambil sunnah Nabi SAW. Lepas tu, ingat, sebelum tidur, tulislah wasiat. Kalau saya akan menulis di handphone. Saya tulis ke anak-anak, saya akan tulis pada anak murid saya. Akidah, apa, pesan. Di sini, menulis wasiat. Sunnah lah. Sebelum tidur, tulis wasiat. Tiap malam. Ulang. Apa dia? Tulis wasiat, terutama berhubung dengan orang lain, seperti amanat dan hutang. Dia kata, فَإِذَا تَيَّنْتُمْ فَاكْتُبُوهُ dalam surah Al-Baqarah. Apabila kamu berhutang, tulislah supaya orang lain tahu. Pasangan kita tahu, anak kita tahu, waris kita tahu, kata kita berhutang dengan siapa. Esok dia tolong bayar. Kalau orang tak tahu kata kita berhutang, tergantung amalan kita. Tak ada siapa nak bayar, dia tak tahu. Faham? Pernah tak tulis wasiat? Yang cuma tulis wasiat, kalau saya meninggal janganlah kahwin lain. Ni wasiat kita yang tentang takut amalan kita tu tergantung. Saya ada lagi puasa yang tertinggal. Abang esok kalau mati, berapa Ramadan hari tu, kena ganda ke Ramadan. Wasiat sembang. Nah. Okey. Seterusnya, yang keempat, berbaring menghadap arah kiblat. Iaitu, kata arah kiblat belah tu, ni katil kita, tidur kat situ. Silap buat rumah pula dah. Tu sebab orang tua habaq dah, amalan orang tua. Matahari naik, matahari turun. Matahari naik itu belah pintu depan. Matahari turun belah pintu belakang. Nasib baiklah, Saji buat kat saya betul dengan apa yang orang tua kata. Maka bilik kita tadi, katil kita tadi, tolong susun bagi elok. Arah ni, tidur kita menghadap kiblat. Jangan pula saya lagi dah buat rumah macam mana. Dia balik perbetul katil, Ustaz Rashidi kata, dia balik perbetul katil dia, makan ruang habis, jadi kot situ pula sengkang. Betul nak duduk ni tau. Ikutlah, tak ada apa. Selagi mana mampu, buat. Tapi kalau dah betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, tak apa lah nak buat jangan. Duduk dalam keadaan macam tu, kaki engkat sikit, menghadap dalam keadaan mengiring. Paru-paru dia panggil lambung kita, belah kanan turun bawah, macam mana kita dikuburkan dalam liang lahat. Kalau boleh buat macam tu. Sebab apa? Okey, baik, fadilat dia. Siapa yang tidur macam tu ikut sunnah Nabi SAW, dia akan bangun malam senang. Sebab waktu tu kita tidur macam tu mengikut anatomi, fine. Orang yang tidur macam tu, jantung dia tergantung. Bila dia tergantung, dia rehat dalam keadaan tak berapa nak. Faham tak tu? Bila benda tergantung ni, dia jadi tergantung. Slot jantung kita duduk tang ni. Tiba-tiba kita tidur tang tu, dia main ke tengah. Dia pam. Habis dia pam, dia penat, dia habaq kat kita. Bangkit. Bangkitlah tahajud. Faham tak? Kalau kita tidur belah ni, dia duduk dalam slot, masuk parking elok.
Tu yang sedap-sedap ke-8. Okey. Kalau nak bangun tengah malam betul-betul, tidak macam ni. Saatnya dia lenguh. Orang tambahlah tua-tua macam kita kan. 3 jam, 2 jam lenguh jaga. Kita bukan tekat lenguh, terkencing. Mau malam dia kencing, mau malam dia kencing, mau tidur dia kencing. Yang teruknya mangkit kencing haram tak tahajud. Bilik air dia menonjong. Kencing balik sama tidak balik. Allah gerak kita bangun tu dengan kencing tu sebab dia nak bagi kita buat ibadah. Tua dah. Tak silap saya mau tak 3 kali 4 kali bangkit kencing. Tambah-tambah orang ada diabetes. Prostat dia ada masalah. Ataupun orang ada pasang surut. Prostat dia ada masalah. Dia bengkak kan. Malam dia membengkak sebab sejuk. Dia bengkak. Lepas tu tempat pundi kencing dia macam nak terkencing ya. Saya kalau sejuk lah. Kerap lah. Pukul 3, pukul 4 dia jaga. Ni tidur balik dah. Sudah. Sebab tidur kita pada ni kata Imam Ghazali 3 jam lah. Tapi doktor kata 6 lah. Pagi kita tua tidur bagi banyak. Kalau fikir akhirat mau tidur banyak ni terayau juga. Takut-takut tutup mata tak buka-buka dah. Okey, seterusnya. Berbaring di atas lambung badan kanan seperti mayat di dalam kubur. Itu yang kita bincangkan oleh 5. Yang keenam. Berniat di dalam hati ketika hendak tidur. Niat dalam hati nak bangun. Qiyamul lail. Kena ada niat. Siapa yang berniat buat baik, dia dah ditulis kebaikan untuknya. Lepas tu kalau dia bangkit juga, ditambah lagi kebaikan. Tapi jangan niat main-main. Niat sungguh-sungguh nak bangun. Kena ada niat. Ini antara amalan dia. Nak bangun untuk solat tahajud. Ataupun niat nak bangun subuh. Ada orang kita esok cuti merdeka. Dia tak niat dah subuh. Mau kalau boleh lajak ke 12 apa dak kata. Tak boleh. Orang beriman ni dia nak tidur dia kena niat dah. Kena angkat mayang subuh. Itu untuk paling kurang lah. Nak angkat mayang subuh. Sebab apa? Minta maaf saya sebut lah. Dia subuh TikTok. Mau kalau hari anak dia sekolah. Mau hari anak dia cuti. Ni apa dia ni? Ataupun hari dia kerja. Hari dia kerja subuh TikTok. Mau hari dia tak kerja. Nampak tak? Saya tak kata siapa nak. Dia nak jentik hati bagi rasa. Ada orang jadi macam tu. Mau cuti sekolah jangan duk pi lah rumah dia. Hang gerak lah, hang bagilah salam pun 80 kali lah. Tapi 3 kan lah. Hang bagilah, dia tak ada bangkitnya. Tapi kalau hampir hari kerja, awal dia bangkit. Betul? Wallahualam. Okey, yang seterusnya. Memperbanyakkan beristighfar. Astagfirullah. Kenangkan dosa-dosa kita. Siapa tak ada dosa? Manusia ni tak boleh lari daripada kotak wa nisyan. Dia tak boleh lari daripada buat salah dan lupa. Astagfirullah. Saya nak sebut siapa yang nak qada perkara-perkara wajib, perkara-perkara fardu, qada sembahyang ke, qada Ramadan ke, yang pertama sekali dia kena istighfar. Sebab apa? Dia kena bertaubat pada Allah sebab dia buat amalan rukun, dia buat amalan fardu tu dah terkelak pada waktu. Contoh, subuh tadi dia tak bangkit. Sebelum dia qada sembahyang subuh, dia kena istighfar dulu. Sebab dia ada salah. Salah apa? Salah melakukan benda tunai di luar tunai, nama dia qada. Faham tak? Kena istighfar dulu. Sebab dengan istighfar tu baru datangnya taubat nasuh. Kita bayar tunai tanpa minta maaf. Bank contohnya. Berapa hari bulan selalunya dia akan call kalau lambat bayar. Contohlah kita kata tengah bulan, 15 hari bulan. Patutnya kena bayar awal bulan. Contoh. Ataupun 26 dah start dah. Dah start 10 hari lepas daripada 26 tu saat lagi tunggu. Dia telefon tiap-tiap hari. Tapi kita tak perlu minta maaf pun. Sebab apa? Interest naik dah. Dia perap dah interest. Lambat bayar kena. Tapi kalau kita berhutang dengan orang, tak maaf nak,
Patutnya saya bayar kemarin dulu, tapi hari ni baru saya bayar. Sejuk dah hati orang yang berhutang dengan kita, yang kita janji. Takut jadi kita orang munafik yang janji hari itu kita tak bayar. Yang kau tu tunggu, dia pun nak pakai juga. Hari itu hang janji kata 1 hari bulan hang nak mai bayar awal bulan. Tiba-tiba hang tak mai bayar. 10 hari bulan beramai. Maka minta maaf nah. Macam itulah dengan Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ambil yang mayang astaghfirullah. Allah, saya aku semayang subuh 2 rakaat qada. Karena Allah Ta'ala 2 rakaat. Istighfarlah, minta ampun dulu. Okey, baik, terus. Banyakkan baca istighfar dan muhasabah diri. Kenangkan diri kita hari ni. Satu hari ni kita buat apa? Allah, lupa nak selawat. Allah, aku ada buat dekat kau ni hari ni. Muhasabah diri kita. Sebab kita takut itu adalah malam terakhir untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Muhasabah diri lebih baik. Yang seterusnya membaca doa tidur. Bismillahumma ahya wa amut. Ni tanya budak-budak tadika pun pandai. Heran Tok Wan tak erti. Kadang-kadang anak-anak kecil pandai doa-doa masnun ni. Doa masuk daripada jamban. Tok Wan dia kelang kabut dah naik cirit. Nak masuk jamban, cucu tengok. Jangan masuk dulu Tok Wan, baca dulu doa. Borai. Sebab Tok Wan bukan pernah baca doa pun. Oh jadi, muka dengan cucu nakal ni dengan buat main. Ada orang. La Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nak masuk jamban Allahumma barik lana ke? So, amal. Dia panggil doa masnun, doa-doa sunnah. Bila dah kata doa sunnah ni, hidupkan doa tersebut. Nak buat apa pun doa, nak buat apa pun doa. Supaya dia menjadi lazim kata diri kita ditulis sebagai amal soleh. Terus yang ke-9, berzikir sehingga tidur. Bukan baca WhatsApp, bukan baca Instagram. Baca ke Instagram? Dia tengok. Bukan tu tengok Facebook. Tengok Facebook subuh pun tak habis. Oh, cerita lain pula. Oh, nak PRN. Oh, habis subuh tak habis. Cuba kita zikir. Zikir. La ilaha kalau saya, la ilaha illallah. Sebelum zikir, kalau disebut di sini membaca ayatul kursi. Last habis lagi. Mana dia? Dalam hadis Nabi SAW, saya tengok pada 73, saya tak ambil yang 72. Bukan surat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala wa kallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifz zakatin Ramadan fa atani atin faja'ala yahsu min at-ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Allah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadis fa qala idza awaita ila firashika faqra yatan ila akhir hadis. Saya nak cerita di sini. Ada satu amalan ni diberikan oleh seseorang. Baik-baik saya. Habis cepat. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dengar cerita ni elok. Dengar cerita ni elok, sekali lagi tuan-tuan tahu cerita ni mai pada siapa. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan aku, yakni Abu Hurairah. Rasulullah wakilkan Abu Hurairah jadi amil zakat. Jadi orang yang jaga harta zakat untuk bulan Ramadan. Maka datang kepadaku waktu dia duk jaga dan buat jadi amil tu, waktu aku duk jaga harta zakat tadi, mungkin kurma lah, bukan beras lah. Beras tu makanan ruzi kita. Mungkin di sana kurma atau gandum. Okey. Ingat naik elok dan faham cerita ni. Maka datang kepadaku seorang lelaki, lalu dia mencedok sedikit daripada makanan itu. Lelaki ni main ambil masa Abu Hurairah tengah jaga. Maka aku pun mengambilnya dan berkata, aku akan beritahu pada Rasulullah, hang main ambil. Aku nak beritahu kepada Rasulullah, hang main ambil. Aku bagi. Tapi Abu Hurairah tak kenal lelaki itu siapa. Aku akan beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila Abu Hurairah kata kat dia, aku nak habaq kat Rasulullah. Lalu lelaki tersebut berkata, okey. Lelaki itu kata, apabila engkau menuju ke tempat tidurmu, lelaki itu kata, tak ada kena-mengena dengan hak dia ambil itu. Apabila engkau
menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Allah sentiasa menjagamu dan syaitan tidak dapat menghampirimu hinggalah masuk subuh. Okey, faham ayat ni dulu? Laki tu dan sebagainya. Maka lepas pada tu, betul Abu Hurairah pergi cerita dekat Nabi apa yang berlaku dengan lelaki tersebut. Tahu apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, maka Nabi SAW kata, dia yakni lelaki tadi bercakap benar, sedangkan dia adalah seorang pendusta. Tahu lelaki itu siapa dia? Syaitan. Dia sendiri memberi pengakuan, dia berupa jadi manusia, dia pergi ambil barang zakat, lepas tu dia pergi habaq dekat Abu Hurairah. Dia sendiri mengaku, dia syaitan. Dia mengaku kata, siapa baca ayat kursi, Allah akan jaga dia sampai subuh. Dia sendiri declare, aku tak boleh kacau hang. Faham tak lagi? Hadis ni Bukhari, hadis sahih. So jangan tinggal amalan pada Allahu la ilaha ni. Sebab declare syaitan sendiri. Faham syaitan ni? Tuan-tuan agak-agak main seorang hamba Allah ni syaitan bah. Oh, dia janganlah macam ni. Oi, janganlah macam tu. Zaman kita bukan macam tu dah. Zaman Nabi sungguh. Begitu juga yang berlaku pada Sa'ad Abu Musa Asy'ari. Datang syaitan juga, jin. Duk curi gandum dia dalam gudang. Macam tu juga. Lepas tu dia habaq kata, siapa baca ayat daripada ayat yang lau anzalna hadzal Quran tu. Okey, macam tu juga, macam ni juga. Syaitan cukup takut ayat-ayat ni. Faham? So, apa yang kita dapat daripada hadis ni cerita tentang pengakuan syaitan sendiri. Siapa yang baca ayatul kursi sebelum tidurnya, Allah akan jaga dia sampai dia bangun subuh. Takat subuh lah. Tapi kalau dia lajak, tu Allah tak jaga dah. Tak jaga. Gagak. Dah lawan aku, nak jaga apa-apa. Okey, sampai dia bangun subuh. Dan begitu juga ada kata ulama, kata ulama, kalau tuan-tuan tengok balik pada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nama Allah. Hayyul, yang maha hidup, qayyum, yang maha berdiri. Last sekali daripada ayat itu, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Duduk di awal, duduk di hujung. Iaitu menutup daripada awal ayat sampai ayat disebut nama-nama Allah. Betul? Maka begitulah juga menjaga kita dengan 7 orang malaikat akan jaga kita. 7 malaikat di sebelah kiri. So nak jadi apa kat kita, gangguan, rumah terbakar, nak jadi pencuri masuk, semua akan dijaga dan akan dikhabarkan pada kita. Dan Allah jaga, malaikat akan jaga rumah kita bagi elok. Tapi saya baca dah, tapi pasal apa jadi juga? Itu ada masalah lain aku. Mungkin dengan takdir, mungkin dengan sebab Allah nak duga. Orang beriman ni akan diduga. Kena jaga macam tu. Okey, baik. Habis setakat tu saja tuan-tuan. Moga-moga kita beramal dengan apa yang telah kita kongsi kepada hari ini. Moga-moga. Kalau tak banyak sikit pun tak apa, janji kita istiqamah. Sebab ada orang baik akhirnya dia menjadi ahli neraka. Orang baik, orang soleh tapi jadi ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia tak konsisten. Tapi ada orang yang tidak baik, minta maaf saya sebut orang yang tidak baik, tapi dia cuba beramal, dia cuba melawan nafsu dia masuk syurga. Kita ni semua orang yang cuba nak berubah menjadi baik, insya-Allah. Macam kami ni bahaya. Kami ada ilmu, kami tak amal, kami kena. Jadi apa saya bagi amalan tersebut dan juga ditulis oleh pengarang kitab ini buat adinda aku. Dia panggil saya adinda Ustaz Rashidi. Semoga sentiasa beramal dalam perlindungan rahmat Allah. Dan saya bagi balik ijazah amalan ni kepada tuan-tuan supaya boleh beramal. Qabil tu aku terima. Dekat tu saja tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.